Assalamualaikum murid-murid yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari ini kita akan tunjukkan panduan bagaimana untuk membuat latihan dalam buku aktiviti kamu muka surat 61, 62 dan 63. Jadi jangan bimbang, senang saja. Mari Ustaz tunjukkan bagaimana caranya. Baik. Arahan muka surat 61 ya. Tulis dan baca. Apa yang perlu murid-murid lakukan? Lihat contoh di sebelah sini. Sekarang ini kita diberikan dengan huruf-huruf yang tidak bercantum. Jadi murid-murid dikehendaki untuk mencantumkan huruf-huruf yang ada ini. Baik, mari kita lihat contohnya. Yang pertama huruf ta bercantum dengan alif. Ta bercantum dengan alif, maka macam mana berupa bentuknya bila sudah bercantum? Dia akan jadi begini. Lihat dalam contoh. Begitu juga ta dengan ya. Baik, bila sudah cantum, maka murid-murid dikehendaki membaca. Ta dan alif sambungkan di sini, kemudian sebut macam mana bunyinya. Bunyinya akan jadi ta. Ta dengan ya sambungkan. Macam mana rupa bentuknya? Maka bunyinya akan jadi ti. Ta dengan waw macam mana cara sambungnya? Maka bunyinya tu. Baik, perlu diingatkan murid-murid perlu merujuk kepada buku teks kerana tidak semua huruf-huruf di sini yang boleh bersambung dengan huruf yang kedua. Contohnya, huruf zai dengan alif. Bolehkah huruf zai sama dengan alif bercantum? Tidak boleh, cuma kamu perlu dekatkan saja. Jangan dicantum. Jadi tidak semua yang boleh. Jadi bagaimana mau tahu? Rujuk dalam buku teks yang telah kita pelajari. Baik, itu muka surat 61. 62 pula, baca suku kata, kemudian ceraikan hurufnya. Baca bunyi-bunyi ini, huruf-huruf ini. Contohnya, nya, nyi, nyu, ma, mi, mu. Baca dulu. Nya, baca. Kemudian kamu pula dikehendaki menceraikan. Sekarang ini huruf-huruf ini sudah bercantum. Dia sudah bercantum, maka kita perlu ceraikan. Macam mana rupa asalnya sebelum dia bercantum? Jadi kena lihat dalam buku teks. Kalau contoh di sini, lihat di sini. Asalnya begini rupa bentuknya. Maka tulis di sini. Nya. Alif. Nya. 3 titik tu. Ya. Kena rujuk dalam buku teks, kita belajar sudah kan? Okey, dan yang terakhir, ini senang saja. Iaitu, murid-murid dikehendaki untuk menyambungkan atau mencantumkan huruf yang di tengah-tengah ini dengan huruf-huruf vokal yang ada di kelilingnya, di tepinya. Contoh, huruf B bercantum dengan A akan menghasilkan bunyi ba. Dalam tulisan Jawi, apakah huruf yang menghasilkan bunyi ba? Jawapannya ini. Ba tambah alif. Ba. Baik. Kalau dia B dengan U, macam mana pula bunyi dalam tulisan Jawi? Huruf dalam tulisan Jawi. Maka bunyi hurufnya ba, waw, bu. Baik, mari Ustaz bagi contoh ya. Huruf B bertemu dengan huruf U, dia akan jadi bu. Dalam tulisan Jawi, bagaimanakah rupa bentuk huruf yang menghasilkan bunyi bu? Jadi, bila B, ba, cantum dengan waw. Yang satu titik di bawah ni. Beginilah jawapannya. Bu. Kalau B dengan O, dia akan menghasilkan huruf apa? Sama juga begini. Ba, waw, tapi bunyinya bo. Kita belajar sudah kan, ada yang U berbunyi bu, waw berbunyi bu, ada yang waw berbunyi bo. Contoh sama juga dengan I. Ada yang I ini berbunyi E. Contohnya enam. Kalau ada yang I berbunyinya E. Contohnya ekor. Okey, baik. Kalau B bertemu dengan I, iaitu bunyinya be, maka hanya tulis be saja. Ba, be. Ada yang B dengan I bunyinya be. Maka kita kena contoh besok kan? Ataupun beg. Maka kita tulis ba, ya, be. Ya, begitu. Okey, jadi cuba
hasilkan kerja yang terbaik.